What a team! What champions! Champion Evo! Siapa tengok dressing room celebration AC Milan lepas game? Drama gila weh. Drama dia sebab apa tau? Bila aku tengok, aku rasa siapa-siapa yang minat bola sepak, kalau kau tak suka Zlatan Ibrahimovic, something wrong dengan kau. Kau kena check dengan doktor. And, sebab bila kau tengok, tak serius dia, bila kau tengok speech dia lepas habis game tu, mental baik. Kau dengar dia cakap apa tak? Ni jangan dengar ceramah politik kat Malaysia. Kadang-kadang aku terasa tau, benda yang dia cakap dalam dressing room AC Milan tu, masa lepas menang tu, aku tertanya, adakah dia cakap benda yang sama masa dia zaman dekat Juve, zaman dia dekat Inter tu? Kan? Sebab bila kau dengar dia menyemarakkan semangat players-players dia, and bila kau check balik rekod dia dalam setiap klub, tak ada satu klub yang dia tak menyerlah. Man United subjektif, Barca subjektif. Tapi overall aku rasa dia ada impact dekat setiap satu klub yang dia perform. Ellie, kenapa kau pandang aku macam tu? I setuju pun. Tapi even dekat Manchester United pun, even though kalau you kata nak subjektif pun, I think they elevate the gameplay for his Tak, teammates. aku cakap subjektif. The level up the players around him. So I think it's the same thing ataupun impact yang lebih besar and tapi lebih bermakna. Kau nak dengar speech dia? Aku nak baca sikit speech dia ni. Aku dah save ni. Zlatan punya speech ni. Dia kata, at the beginning of the campaign, no one believed in us. But through these principles, we become stronger. I'm very proud of all of you. Now you do me a favor. Celebrate like champions because it isn't Milan that belongs to AC Milan. Italy belongs to AC Milan. Terbalik sebelum dia terbalikkan macam furniture. Kan? Mental weh. Kau tengok reaction daripada players, and dia siap bagi kredit kepada Ricky Massara, kepada Paolo Maldini. Dia bagi kredit kepada kepada semua fans yang hadir 11 tahun, and aku lebih tertarik kepada parade dia orang untuk celebrate. Okey, Ellie, terlebih dahulu aku nak tanya kau. Aku sembang sorang-sorang ni. Aku nak tanya kau, adakah kau melihat Zlatan made the difference kali ni? Definitely. I think dia bagi perubahan dari segi culture difference, mentality difference. Like you cannot deny dia punya impact dekat AC Milan. And also at the same time, revival of this club yang orang dah panggil Sleeping Giants untuk beberapa tahun. Bukan beberapa tahun, bertahun-tahun. Definitely should be a blueprint untuk klub-klub lain yang cuba nak mencari-cari balik sumber kejayaan. Contohnya kelab, kelab kita dua lah sebenarnya. Kelab Arsenal, kelab MU. Betul. Kau jadikan benda ni inspirasi, Abus. 19 title diorang. Yes. Korang pun dah menang 19 titles. 20. Season ni, sorry. Aku minta maaf. Season ni, MU, semua setiap klub selain MU memang bagi sumber inspirasi kat diorang. Betul. 11 tahun diorang tak menang title. Korang sejak apa? 2000... Okeylah, tak adalah lama sangat. Korang 2017. Kan? Jose. Sorry, nak masuk sekejap. Tadi you tengok Giroud keluar sakit hati tak? Dia caw dari Arsenal dah menang berapa cup lah. Tak apa. I masih ada Sanchez yang nak main piano lagi. Banyak player yang belah daripada Arsenal lagi elok macam ni tu. Search Nabri. Nak cek gaduh apa? Nak cek gaduh? So, I think cakap pasal AC Milan, I dah borak dengan saudara kita Faiz kan. So dia explain kat aku, it's all about giving the manager time. All about trusting in the process, pun intended. And it shows that when you trust a group of managers, the board, and you give them the benefits of the doubt, they can achieve something. So kita orang cakap off air, bila Stefano Poli masuk, dia ada issue dengan he didn't start very well. So at one point Ralf Rangnick was touted to replace him, but they stuck with him. Yes. Right? And he also, when he first came in, he analysed AC Milan. Kan? He looked at what the issue is, and he found out that one of the main problems was they couldn't create chances. Betul. And also he realised that this team was not mature enough. So with good recruitment and bringing experienced players macam Zlatan and Simon Kjaer to guide these young players, good structure. You can see the benefits and the structure they have done. Simon right Kjaer, now. dan don't forget, aku selalu sebut player ni, Pierre Kalulu. Sebab recruitment tu kenapa aku sangat-sangat bagi kredit kepada Maldini dengan Pasara ni, sebab recruitment diorang bukan semestinya player-player yang dah proven. Even masa diorang ambil Theo Hernandez pun daripada Real, sebelum tu dia main kat Atletico, lepas tu kat Real, lepas tu dekat Milan sekarang. Perbezaan yang cukup ketara daripada apa dia dulu dan apa dia sekarang kan. Lepas tu kau tengok Rafael Leao, unsung hero jugalah in a way. Last MVP, 6 games dia perform. Radin, untuk kelab, just nak tanya sebab Radin tadi macam dia nak share opinion Kau nak dia. cerita, Untuk kelab yang main kat kat Serie A ni,
And you tengok club-club around them, Juventus bawa Vlahovic masuk January window, and AC Milan tak bawa sesiapa pun. Betul. And bawa seorang lah, the teenage striker tu, Lazetic, I think from Red Star Belgrade. What do you think, like apa yang membuatkan diorang macam boleh rangkul kejuaraan ni? Because it's quite a crazy season untuk diorang. To be frank lagi to be frank. Okay. Aku memang kalau cerita pasal bola, aku akan layan EPL lah, mostly lah. Kalau setakat kalau macam Serie A semua yang top team lah. Ada few game aku tengok. Tapi secara generalnya, selepas 11 tahun mengangkat cup, aku boleh kategorikan sebagai ada 3 individu penting dalam AC Milan punya kejayaan season ni. Pertama adalah dia punya coach, Stefano Pioli. Yeah. At first season, kalau tak silap aku, awal-awal season dia pernah dapat Pioli out tau daripada fanbase Betul dia. lah. Patutnya kau tahu siapa yang masuk, Din. Ragnick lah. Nasib baik dia buang buruk tu kat Man Yeah. United. Nasib baik fanbase ni bukan fanbase Manchester United. Lepas tu kalau tak silap aku, Zlatan pernah keluarkan statement dia thank you to Maldini, sebab Maldini dia finally dia realise yang at the end of the day kau tak perlukan player yang popular, kau hanya perlukan player yang konsisten dan player yang boleh deliver either kau muda ataupun tua ke dalam tim. Dan yang ketiga adalah Zlatan lah. Itu memang sangat-sangat impactful. Even speech dia pun menampakkan seorang player yang senior, seorang player yang berpengaruh dalam padang. Kalau aku sendiri duduk dalam padang tiba-tiba ada Zlatan, komen Tiba-tiba salah. perform, Mesti cuak, kau akan jadi benda macam tu. Cumanya ni ada satu sentimen kalau tak silap aku antara AC dan juga Inter Milan, if I'm not mistaken, owner Inter Milan ke presiden Inter Milan, dia pernah cakap kita buat bisnes yang betul, which is lepaskan the old Lukaku, players, Lukaku kita ada Dzeko. Yeah. Tapi kalau kita nak based on track record, Lukaku last season dia dekat Inter Milan, dia pernah gol 24 biji dengan 23 biji. Betul. Which is Dzeko, aku tak kata dia ni tak bagus, tapi season dia dapat skor 13 biji. So benda tu bagi aku adalah sentimen-sentimen yang di mana kenapa AC Milan celebrate ni kau-kau. For sure. Lepas tu macam mana seorang player muda Rafael Leao ni boleh jadi MVP. Benda tu sangat-sangat impactful lah. Betul. Bagi aku. Cuma yelah, Casey nak belah. Tapi diorang dah, yelah macam aku cakap last week, aku tak silap aku dia tengah standby Sven Botman, dia tengah standby Divock Origi, dah hampir pasti akan ke Milan. Tapi itulah, untuk faham konteks betapa besarnya, sebelum kita tutup topik ni, kejayaan ini adalah, jangan lupa the curse of the number 9 jersey pun satu benda juga. Okay. Dan kau nampak macam mana Olivier Giroud berjaya untuk skor 11 gol musim ni. Tapi kalau kau fikir balik pada tahun 2012 sampai sekarang, tak silap aku ada satu stat aku terbaca mengatakan cuma 30 atau 29 gol. Sejak artikel ni pada tahun 2020 mengatakan cuma 29 gol daripada koleksi pemain yang pakai jersey nombor 9. Daripada 2012 sampai sekarang. Sejak Pippo Inzaghi let go jersey tu. So kau imagine macam-macam yang berlaku, even players macam Gennaro Gattuso tak dapat bawa title untuk Milan. Kau bayangkan. So imagine betapa besar ni kejayaan ini untuk The Rossoneri pada kali ini, dan secara tak langsungnya aku rasa ini adalah permulaan lah untuk something yang lebih besar. Betul lah. Tapi kalau fikirkan balik, kalau kita nak cerita pasal 10 years ago ke apa, kalau cerita pasal AC Milan dulu, kita kenal player-player Maldini, Nesta, ramai lah kalau nak bandingkan after dia punya a few season yang kita, siapa player AC Milan sebenarnya. So disebabkan kemenangan ini, dia ada chances yang proven, yang macam ada a few senior player, dan next season dia dah main Champions League. Aku nak tunggu macam mana AC Milan main Champions League sebenarnya.